Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna mimma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Insyaallah pada pagi ini saya akan memulakan siri pertama bagi slot motivasi pagi yang diajukan oleh Biro Perhanian Kelab Sukan dan Kebajikan Jabatan Patologi Hoshas. Saya ini bukan julung-julung kali kita adakan bagi jabatan kita. Biro Perhanian juga merancang untuk mengadakan kelas mengaji setiap bulan dan juga bacaan Yasin ataupun Al-Kahfi beserta slot tazkirah pagi setiap Jumaat atau Khamis ikut sesuai masa yang akan diselasilikan dengan slot motivasi pagi. Jadi pada hari ini saya akan membicarakan topik yang bertajuk pengurusan stres. Apakah yang dimaksudkan dengan stres? Stres itu ialah keadaan di mana seorang itu mengalami ketidakstabilan, instability, sama ada secara fizikal atau mental, dan ianya berkaitan dengan cara hidup kita. Jadi secara fizikal kita juga boleh mengalami stres sebenarnya apabila kita contohnya kita melakukan aktiviti yang berintensiti tinggi. Contohnya kita join maraton ataupun larian 10 km, 5 km. Jadi aktiviti itu akan menyebabkan stres, tekanan ke atas otot-otot kita, dan sebahagian kita akan rasa sakit lah pada otot-otot kita. Itu juga dengan mental kita akan menjadi stres apabila kita menghadapi peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang kita tidak mampu tanggung atau berat. Persoalan di sini, adakah di dunia ini kita boleh hidup tanpa stres? Tiada langsung stres ataupun zero stres. Saya ingin membawa satu potong ayat Al-Quran daripada surah Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah SWT telah menciptakan kematian dan kehidupan itu untuk menguji kamu semua, siapakah antara kamu yang paling terbaik amalannya. Jadi jelas di sini menunjukkan bahawasanya kematian dan juga kehidupan itu merupakan satu ujian. Jadi ujian ni kita boleh sebut dalam bahasa yang mudah ialah peperiksaan. Bagi contoh, kita semua telah melalui peperiksaan SPM masa sekolah menengah. Jadi kita boleh merasai bagaimana tekanan untuk kita melakukan persediaan bagi menghadapi peperiksaan SPM tu. Bayangkan kalau pelajar-pelajar di sekolah menengah daripada kelas 1 sampai kelas 5 kita belajar, tak ada peperiksaan yang besar seperti SPM, maka mungkin kebanyakan besar pelajar-pelajar itu akan belajar secara biasa je ataupun sambil lewat. Mungkin ada yang belajar bersungguh, tapi mungkin kebanyakan besar akan belajar biasa sebab tidak ada target ataupun matlamat untuk dicapai. Dunia itu juga begitu. Maksudnya kehidupan ini lebih besar ujiannya daripada peperiksaan-peperiksaan yang ada atas dunia ini. Jadi kita tak boleh lari daripada stres ataupun tekanan dalam hidup ini. Kerana tekanan, tolakan atau stres itu perlu untuk kita hidup, untuk kita bergerak. Cuma apa yang perlu kita buat ialah untuk urus atau kawal stres agar tidak berlebihan. Inilah tajuk yang saya akan bicarakan pada hari ini. Yang pertama, kita mestilah sentiasa bersyukur dan qanaah. Qanaah ini dalam istilah Arab yang maksud kita merasa cukup. Syukur ini perkara yang mudah untuk kita sebut di atas bibir kita, atas percakapan kita. Tapi sebenarnya syukur ini sangat sukar untuk kita hayati, untuk amalkan.
Kerana sebagai manusia yang semua bumi ini, kita hidup dengan terlalu banyak nikmat sehingga kita pun tak terhitung untuk membilang nikmat-nikmat yang kita dapat. Sebagai contohlah, nikmat udara yang kita dapat. Setiap hari kita hirup udara. Kita tak rasa pun udara yang masuk ke rongga hidung kita sampai ke lungs, pada paru-paru. Tapi tiba-tiba kalau ada orang yang pegang kita, tiba-tiba selam kita dalam air 2-3 minit, dia terus angkat kita, bila kita keluar daripada air tu, barulah kita akan rasa betapa sangat berharganya udara yang kita hirup sebenarnya. Gitulah maksudnya, nikmat ini apabila hilang, barulah kita akan rasa berharga. Tapi bila kita dapat, kebanyakan kita lupa ataupun reka. Ni pernah disebut dalam lirik lagu Rehan. Disebutkan, apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan, nikmat yang dikecap baru kan terasa bila hilang, apa yang diburu timbul rasa jemu bila sudah di dalam genggaman. Jadi memang tepat sekali lah lirik ini, yang menggambarkan bagaimana sifat manusia itu sendirilah. Yang kedua, kita mestilah mengamalkan isar. Isar ni istilah Arab juga. Ia adalah satu konsep yang disebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ayat ini menceritakan ketika mana peristiwa hijrah, mana orang Islam Mekah berhijrah ke Madinah. Jadi ada sebahagian daripada orang-orang Islam Mekah yang berhijrah ke Madinah selai sepinggang tanpa ada apa-apa. Jadi orang Madinah ini, mereka mengutamakan orang Islam Mekah atas diri mereka sendiri, walaupun mereka sebenarnya memerlukan juga. Mereka pun tak banyak juga sebenarnya harta apa semua, tapi mereka isar, mereka mengutamakan, mereka memberikan pertolongan, bantuan kepada orang Mekah dari sudut yang mereka mampu. Contoh pakaian ke, pertolongan dari sudut tempat tinggal dan sebagainya. Lawan kepada isar ialah individualistik, iaitu sikap mementingkan diri sendiri, aku, me. Dan sifat individualistik ini sangat prominent lah dalam dunia moden. Sebabnya kita, bagi contoh lah, kita boleh buat sesuatu tanpa interaksi dengan orang lain. Contohnya kalau kita nak order makanan, kita boleh buka app Foodpanda dan kita boleh tekan order dan kita boleh minta orang yang hantar makanan tu letak atas pagar tanpa sebarang interaksi dengan manusia, dengan orang lain. Begitu juga kalau kita nak naik kereta, contohnya kita order Grab car, sama, kita boleh order naik kereta, tak cakap dengan pemandu, kemudian turun sampai. Jadi sifat individualistik ini sangat prominent lah dalam dunia moden. Berbanding dengan sebelum ni, zaman sebelum ni, kalau kita nak beli makanan, kita terpaksa pergi kedai, tanya tuan kedai berapa harga ni, ini semua. Jadi ada interaksi. Jadi kita mesti buang sikap mementingkan diri sendiri, individualistik. Baliknya kita perlu ada sifat isar. Dengan ada isar ni sebenarnya kita boleh tukar mindset kita, iaitu bila kita ada sikap pentingkan diri, sebenarnya kita berfikir secara sempit. Sebab kita hanya memikirkan tentang diri kita sendiri. Baliknya kalau kita ada isar, kita berfikir dengan lebih luas, faham? Sebab kita memikirkan lebih luas melibatkan orang lain. Dan sikap suka membantu ini, isar ini, sebenarnya perlukan latihan lah. Bukan boleh datang macam tu je. Kita perlukan latihan, dan bila kita dah sentiasa buat, maka daripada situlah datangnya kemanisan dan kelazatan kita apabila kita ada sifat isar ni. Ini ada kata yang pernah dipopularkan oleh Ustaz Hafizal, erti hidup pada memberi.
Maksudnya, kalau kita nak hidup kita bererti, kita mestilah memberi apa yang kita ada. Kita memberi pertolongan. Kalau kita hidup tak memberi apa-apa, maksudnya hidup kita tak bererti, tak ada makna maksudnya. Okey, seterusnya. Kita mestilah fokus kepada circle of control. Dalam kehidupan kita ini ada 3 circle bulatan, iaitu circle of control, circle of influence dan circle of concern. Circle of control ini bulatan yang paling kecil. Tetapi bulatan inilah yang sebenarnya kita dapat mengawal sepenuhnya. Kita dapat membuat keputusan dan buat perubahan total. Circle of control ini ialah diri kita sendirilah. Seterusnya, circle of influence, bulatan yang lebih besar, menyebabkan orang yang sekeliling kita yang hampir lah. Contoh, keluarga, kawan-kawan, rekan sekerja. Jadi kita mungkin boleh mempengaruhi mereka untuk mereka berubah, tapi belum pasti mereka akan berubah. Jadi itu yang disebutkan circle of influence. Berbeza dengan circle of control sebab itu ialah diri kita sendiri. Jadi kita boleh ubah diri kita sendiri. Circle yang ketiga ialah circle of concern. Ini bulatan yang paling besar di luar. Dan ia merupakan perkara yang lebih luas, lebih besar. Tapi jangkauan untuk kita ubahnya sangat susah. Sebab kita tak boleh control. Bagi contoh, isu-isu politik. Kalau kita baca dalam Facebook, banyaklah ramai yang banyak komen-komen mengenai isu-isu politik. Tapi sebenarnya mereka tak ada sebarang kuasa untuk buat perubahan. Bukan berada dalam circle of control. Jadi kita mesti fokus pada circle of control berbanding kepada circle-circle yang lain. Yang keempat, kita mesti mengabaikan toxic people. Lumrah dalam kehidupan ini, kita akan jumpa dengan bermacam-macam manusia, termasuklah yang dinamakan sebagai toxic people. Jadi toxic people ini ialah orang yang bukan sahaja boleh memudaratkan diri mereka ataupun menghancurkan diri mereka, baliknya mereka mampu untuk mempengaruhi orang lain untuk jadi seperti mereka. Jadi kita kena abaikan. Kita jangan layan, kita jangan selalu menghabiskan masa untuk memikirkan kerana toxic people ini. Baliknya kita fokus untuk buat kerja kita, apa yang perlu kita buat. Dalam Al-Quran, Allah SWT sebut konsep ini. Dalam surah Al-An'am. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Dan apabila kamu melihat orang-orang yang mempersedakan ayat-ayat kami, fa'arid anhum, maka kamu tinggalkanlah mereka, jauhkanlah daripada mereka, hatta yakhudu fi hadisin ghairi, sehingga mereka berbicara pada perihal-perihal lain, hal-hal lain. Seterusnya, work-life balance. Apakah yang dimaksudkan dengan work-life balance? Okey, ini gambar aja untuk menggambarkan work-life balance. Belah kiri ialah menggambarkan tempat kerja, belah kanan menggambarkan rumah kita. Sebab kehidupan yang paling besar selepas pada kerja kita ialah kehidupan yang melibatkan family kita, keluarga kita. Jadi kita mesti ada keseimbangan antara kerja dan keluarga. Dan keseimbangan ini bukan bermakna kita mesti memperuntukkan masa yang sama. Contohnya 12 jam di tempat kerja, 12 jam di rumah. Sebab ada orang yang mungkin dia kerja lebih sikit. Mungkin 18 jam, selebihnya di rumah. Jadi keseimbangan yang kita nak cari ya, keseimbangan kualiti masa yang ada. Jadi, kalaupun contohnya kalau kita ada masa yang banyak bersama keluarga di rumah, mungkin 5 jam je kita kerja, selebihnya kita buat di rumah. Tapi kalau kita tidak meluangkan masa kualiti dengan keluarga, maka sebenarnya tidak berlaku keseimbangan. Mungkin balik rumah, kita sibuk tengok telefon, main Facebook, main TikTok. Kadang-kadang di meja makan pun masih lagi sibuk tengok Facebook apa semua. Jadi benda-benda tu tidak berkualiti, masih tidak berkualiti bersama keluarga. Jadi kita mesti meluangkan masa berkualiti sama ada di tempat kerja maupun di rumah.
Jadi kalau kita ada cuti-cuti yang dekat untuk kita, maka gunakanlah untuk kita luangkan masa dengan bersama keluarga kita. Kerana kita mesti ingat, keluarga inilah foundation yang paling basic untuk kita apabila kita ditimpa apa-apa musibah yang besar. Kerana kalau kita ditimpa musibah yang besar, orang yang akan menjaga kita ialah ahli keluarga kita, bukan rakan sekerja. Jadi itu kita mesti ingatlah. Maksudnya kita mesti jaga betul-betul keluarga kita agar kita dapat support yang kukuh lah apabila berlaku sesuatu. Dan akhir sekali ialah kita mesti menjaga kesempurnaan solat. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu diciptakan keluh kesah gelisah. Idza massahu syarru jazu'a, apabila mereka ditimpa kesusahan, kesukaran, mereka kesah gelisah. Wa idza massahul khairu manu'a, tapi apabila manusia itu mendapat kesenangan, kekayaan, manu'a, mereka kedekut, tak nak bagi orang lain, tak nak bagi pertolongan apa semua. Illal musallin, kecuali orang-orang yang bersolat. Jadi hanya orang-orang yang bersolat saja yang dihindarkan daripada sifat-sifat ini. Dan orang yang bersolat ini bukanlah orang yang bersolat yang secara rutin, maksudnya solat secara adat. Baliknya ialah orang yang bersolat ini ialah orang-orang yang bersolat secara sempurna. Seperti yang saya kata tadi, menjaga kesempurnaan solat. Itu sempurna dari sudut khusyukannya, dari segi masanya, mungkin di awal waktu, dari segi caranya, secara berjemaah. Jadi orang yang menjaga kesempurnaan solat ini memang Allah akan jaga. Dia tak akan ditimpa stres yang melampau-lampau. Dalam solat juga kita ada kita baca juga Al-Quran dalam solat. Kita ada baca zikir, kita ada doa. Jadi sampai kita solat, kita mesti banyakkan baca Al-Quran, berzikir, berdoa. Sebab kita mesti ingat bahawasanya hati manusia ini dipegang oleh Allah SWT, Tuhan yang menciptanya. Jadi untuk mendapat ketenangan, kita mestilah minta kepada Tuhan mencipta hati kita supaya kita diberikan ketenangan, dihindarkan daripada mendapat stres yang berlebihan. Jadi ini sebagai satu contoh lah doa-doa yang boleh kita amalkan, doa yang maksur. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Dan juga Allahumma la tada'na zamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah. Banyak lagi doa lain yang boleh kita amalkan. Jadi saya rasa cukup sekadar ini saya sampaikan pagi ini. Apa yang baik datang daripada Allah SWT, apa yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah SWT dan jauhkan daripada stres yang berlebihan dalam kehidupan kita. Karena itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.